Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Saya hormati Tuan Nazir bersama barisan AJK, Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dan selama-lamanya kita banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan keizinannya dan inayahnya serta kudratnya dan iradatnya dapat kita bersama-sama pada malam ni, pagi ni, dalam kuliah subuh sempena cuti Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pertamanya juga kita mengucap syukur pada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesihatan. Hidup kita percuma di atas dunia. Dia tak suruh kita buat kerja-kerja pelik-pelik, mari buat angin, mari buat bukit, mari buat gunung ganang, tak perlu. Tak perlu kita nak buat lauk pauk, tak perlu. Yang perlu kita buat ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mengabdikan diri kepada Allah ni, dia luah. Semua hidup kita, semua kena mengabdikan diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lengkap, komplit hidup kita dengan semayang, ibadah, kehidupan kita dan kematian kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi, suruh kita duduk atas dunia jadi seperti manusia yang diiktiraf oleh Allah, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada manusia yang tidak mengabdikan diri kepada Allah dan ada manusia yang mengabdikan diri kepada Allah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menghantar Nabi juga supaya memberi rahmat kepada seluruh alam ini. Nabi Muhammad ni manusia yang dipilih oleh Allah. Manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia terpilih. Manusia yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sangat dikasihi oleh Allah. Sehingga nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercatat di syurga. Dikatakan menjadi mahar bagi Adam dan Hawa berkahwin. Hebatnya seorang nama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni nak sambut hari lahir Nabi. Ada orang marah tak bagi, bid'ah dia kata. Kita ni sambut hari jadi tak apa, bid'ah kalau bid'ah pun hasanah. Kita pun sambut hari jadi. Kalau saya balik rumah anak-anak buat prank lah, macam-macam buat. Tuan-tuan pun sambut hari jadi, tak ada salah. Nak makan kek, nak mengingati. Cuma kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ikut 12 Rabiul Awal. Kita ikut tarikh kita. Kalau kita nak ikut tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan biasa 20 April lah. Tapi kita sambut 12 Rabiul Awal. Kita hari lahir kita ikut bulan Masihi. Januari, Februari, Mac, April kita sambut. Dan kita tak ingat tarikh hari lahir Islam kita. Lengkap dan komplit umur kita mengikut tarikh Islam. Kita kena ikut. Kalau nak buat juga kena ikut dua tarikh lah. Tarikh Melayu tarikh Islam bukan tarikh Melayu, tarikh Masihi. Jadi sebab tu sambut Nabi sepatutnya 20 April lah. 20 April 571 Masihi sepatutnya.
Jadi kita sambut Nabi 12 Rabiul Awal semalam. Dah. Jadi tarikh hari lahir kita kena ikut Islam jugalah. Senang sikit tuan-tuan nak mengira tarikh ni. Baru cukup lekat umur kita. Jadi ala kulli hal tak apalah. Sambutlah. Dengan macam-macam gaya dan bahasa. Macam-macam selawat sambut Nabi beribu-ribu, puluh-puluh ribu dan sebagainya. Tanda sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang tak sayang kepada Nabi melainkan orang munafik dan orang fasik serta orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita nak ikut belaka. Ajaran dia, perbuatan dia, pakaian dia, perkataan dia, akhlak dia dan sebagainya. Kita nak ikut belaka apa yang ada pada Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Nabi kita kena buat, kita kena ikut, dan apa saja yang dilarang oleh Nabi kita kena tinggalkan. Apa yang disuruh oleh Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi, dia kena ngaji. Baru kita tahu apa yang Nabi suruh, apa yang dia suruh, dia larang. Apa yang Nabi suruh ada di dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apa yang dia larang. Nabi larang, Nabi suruh kita mengabdikan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah. Tauhidlah Allah. Buatlah ibadat. Nabi suruh kita berakhlak dengan akhlak mulia, kena jadilah akhlak mulia. Tak bolehlah kita maki orang, kutuk orang, caci orang, merendah-rendahkan orang, tak bolehlah. Nabi suruh pergi masjid, semayang di masjid, semayanglah di masjid. Nabi suruh belajar ilmu, belajar ilmu. Sampai Nabi kata talabal ilm faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu ni wajib kepada orang muslim. Tapi ada orang jadi suka semayang, tak suka mengaji. Ada juga golongan dulu, ada orang sayang ke Allah, suka ke Allah, tapi tak suka ke Nabi. Betul Allah keluar ayat kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata kalau Muhammad sekiranya mengasihi kepada Allah, ikut aku. Pasti Allah akan kasih kepada kamu. Ada jenis manusia gitu. Ada jenis manusia suka sambut hari lahir Nabi, tapi ajaran-ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi tak nak buat. Ada orang suka ke masjid tapi tak suka benda-benda politik Islam. Politik tak nak. Ada orang suka sembahyang tapi tak suka hukum-hukum Tuhan. Bunyi az-zaniyat waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina lelaki, kedua-dua kena rotan 100. Persoal, kenapa nak rotan 100? Mati anak orang baru dia zina baru. Dah, tengok. Langgar hukum Allah. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan kena potong tangan dia. Berat namanya potong habis, kena kerak tangan habis lah. Persoal. Jadi macam mana dekat kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata cinta kepada Nabi? Yang Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau Muhammad untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Siapa alam? Masih wallahu wa huwa makhluki. Selain daripada Allah semuanya makhluk. Makhluk mendapat rahmat dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah orang kafir pun mendapat rahmat kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pula perangai serupa orang kafir pula. Persoal itu, persoal ni, ada persoal politik, persoal hukum, persoal apa yang Nabi suruh rasa berat tak nak ikut, dia rasa nak ikut ringan-ringan. Ada orang persoal poligami, bukan main ikut sunnah Nabi, hak lain sunnah Nabi, puasa isteri khabis, isteri pulaknya dia. Bila bak suami poligami, melenting bukan main, marah, melenting, ikut sunnah Nabi lah. Tapi ada ke sunnah Nabi tu kena poligami. Adakah kena ikut Nabi ni kena poligami saja? Tak. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tak mampu seorang. Tapi masalahnya melenting. Sunnah Nabi marahlah macam-macam. Minta maaf kakak, saya nak sebut je. Sebab banyak di antara yang kata ikut sunnah Nabi. Ada orang sunnah Nabi mari ke masjid mengatik je dia.
Mengatik je, mengatik hebat. Tasbih sama siapa lelutut mengatik. Tapi apa yang Nabi buat, benda yang banyak Nabi buat tak ada ikut. Nabi suruh puasa Isnin Khamis, tak puasa. Nabi suruh baca Quran, tak baca Quran. Sehari tinggal Quran. Seharian tak baca Quran. Duk baca WhatsApp, duk baca Instagram. Nabi suruh setiap waktu sembahyang berjemaah di masjid. Tak sembahyang jemaah di masjid. Nabi suruh sembahyang awal waktu, dia sembahyang akhir-akhir waktu. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak mengambil iktibar. Kalau tuan-tuan nak baca sejarah biodata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca sendirilah. Baca sendiri. Macam ni kita nak mengambil iktibar daripada kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebut juga Allah sebut inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Tidak aku utuskan engkau Muhammad untuk memberi khabar gembira dan khabar menakutkan. Apa khabar gembira ni? Syurga. Apa khabar menakutkan? Neraka. Apa khabar gembirakan? Pahala. Apa khabar menakutkan? Neraka. Maknanya hidup kita di atas dunia ini kena ada syurga, ada neraka, ada baik, ada jahat, ada dosa, ada pahala. Ikut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, apa yang Nabi buat kita kena buat. Kita kena buat. Selain daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena tengok ulama bahas ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Lepas tu kena mengaji hak mana hasanah, hak mana dhalalah, baru kita tak balah. Tapi kita di atas dunia ni hak tu pun kita bergaduh. Allah tak bagi kita berpecah belah, kita pecah belah. Allah tak bagi kita balah, kita balah. Bak satu sikit kita balah pula payah nak baik. Sedangkan Al-Quran sebut fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Bila berlaku perselisihan dalam sesuatu apapun, kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita rasa seronok duduk dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita rasa sedar ikut Nabi ni. Apa yang kita buat lah ni semua duduk dalam sunnah Nabi. Melainkan kita buat dosa dan maksiat kepada Allah. Melainkan hidup dia dalam maksiat, hidup dia maksiat, tak ada langsung taubat dengan Tuhan. Taubat ni sebab apa kita taubat? Sebab kita berdosa. Kita taubat ni sebab kita berdosa. Maknanya orang yang berdosa sebaik-baiknya ialah bertaubat. Sebaik-baiknya taubat. Tapi taubat ada. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, setakat tu yang saya nak cerita dulu sebagai muqaddimah nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam semua kita tahu. Semua kita tahu. Akhlak Nabi ni tak ada manusia boleh atasi. Kalau kita baca Syama'il Al-Muhammadiyah, Nabi ni daripada akhlak dia, daripada tubuh badan dia, sapa kepada pakaian dia, sapa tutur kata dia, sapa makanan dia, tidak ada orang boleh atasi sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut sebahagiannya sifat Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gapo dia sifat Nabi ni? Sifat Nabi yang pertama, dia suka ambil berat tentang kesusahan umat dia. Dia suka ambil berat kepayahan umat dia ni, kesusahan umat dia ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil berat. Nabi jangan sifat dia. Sebab tu bila dia dengar Jibril cerita tentang neraka, paling bawah sekali siapa, atas siapa, paling atas siapa? Ya Jibril. Diam Jibril, malu kat Nabi nak cerita siapa.
Baru Nabi Jibril cerita, atas kali umatmu yang melakukan dosa besar tidak sempat bertaubat kepada Allah. Nabi pingsan tuan-tuan. Menangis 2 hari 3 hari tak keluar rumah, melainkan pergi semayang saja. Azan Bilal azan, baru dia keluar jadi imam, balik ke rumah, duduk dalam rumah menangis. Nah, sebab apa? Sebab dia tahu umat dia duduk dalam neraka. Tapi umat dia tidak sayang kepada dia seperti mana dia sayang kepada kita. Nah, paling mudah pun tuan-tuan, kita ni kena selawat je lah. Selawat. Nak selawat lebih-lebih, malah. Nak selawat 100, 200, letih. Sedangkan selawat kepada Nabi SAW di antara perkataan dan perbuatan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang ulama ditanya, mana lebih besar, afdal, istighfar atau selawat? Ulama sebut selawat kepada Nabi lebih afdal. Nah, tapi kita nak asing jugalah, istighfar lain, selawat lain kita buat. Nah, jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaima anitum. Dia suka ambil berat tentang umat dia. Masuk neraka, tengok umat dia duduk dalam neraka, tanya Jibril, apa tu Jibril bersinar daripada celah dada tu, itulah iman umatmu. Terus pergi sujud dengan Allah. Mu nak apa Muhammad? Aku nak suruh umat aku tu keluar daripada neraka, masuk syurga. Masuk syurga. Allah dengar syafaat Nabi, bawa keluar daripada neraka, pergi masuk ke syurga. Nah, sebab tu kata Nabi ni di akhirat esok paling sibuk tuan-tuan. Orang yang paling sibuk duk cari umat dia. Macam mana nak cari umat dia? Kita ni dah beribu tahun tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tak kenalnya muka kita duk selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, bukan semalam, bukan hari ni. Bukan semalam dengan hari ni, besok kita tak tahu. Kita selawat dengan Nabi ni, tapi kita selawat daripada awal sampai ke mati. Kalau kita start hari ni, sampai kita mati kena selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya Nabi dapat tolong kita. Saat kita susah di padang mahsyar, fitnah, kesusahan dan kepayahan, maka Nabi tolong kita. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Kita kena ingat ada satu hari nanti, semua orang dihina-dina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan yang selamat Nabi dan orang-orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selamat Nabi dan orang-orang yang mengikut Nabi. Anak tak boleh harap, isteri tak boleh harap, suami tak boleh harap, tak boleh harap siapa dah esok di akhirat tuan-tuan. Tu Tuhan tanya kita dah. Amanah kita dengan isteri, amanah kita dengan anak, amanah kita dengan keluarga, tu jadi bebanan kita esok. Lagi bebanan tak kenal Nabi lagi susah tuan-tuan. Ya, sebab itulah perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal selawat. Atas kemampuan tuan-tuan lah, nak buat berapa, 100 sehari, 20 sehari, 10 sehari pun ikutlah. Yang pentingnya adakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermaknanya, pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka ambil berat pasal umat-umat dia. Tak nak kalau boleh. Sampai Nabi sebut kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat aku masuk syurga belaka. Illa man aba, melainkan orang tak mau masuk syurga Allah. Qala wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak nak masuk syurga Allah ni? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa taat aku masuk syurga, wa man asani faqad aba. Orang yang deraka kepada aku itulah orang yang tak nak masuk syurga. Aba-aba ni tuan-tuan ingat tak? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah menyuruh semua malaikat sujud kepada Adam, iblis cakap, iblis buat aba, iblis tak nak, wastakbar, sombong pula, maka dia tergolong dalam golongan orang-orang kafir. Apa perkataan aba dia? Qala ana khairum minhu khalaqtani khairum khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Tuhan, aku lebih baik daripada Adam.
Kau jadikan aku daripada tanah api, Adam daripada tanah. Maknanya aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih hebat daripada dia. Serban aku lebih besar daripada dia. Jubah aku lebih tebal daripada dia. Ibadah aku lebih lama daripada dia. Aku duduk pegang tasbih besar pada dia. Habis. Nah. Ini habis. Ini bukan ajaran Nabi. Sebab tu Nabi suruh kita tinggal mengumpat, suruh tinggal mengadu domba. Ini semua perangai orang Yahudi laknatullah, tuan-tuan. Lepas tu kita duduk, daripada mulut kita buat perkataan mengumpat dan mengeji orang, lebih baik kita istighfar dan bertaubat kepada Allah. Selawat kepada Nabi banyak-banyak. Allah buka hati kita, supaya kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umur-umur yang ada ni nak menghadap dengan Allah, nak bawa pahala, bukan nak bawa dosa. Nabi tak nak terima umat dia yang penuh dosa, penuh maksiat di esok di akhirat. Sebab tu Nabi suruh kita selawat. Nabi pun sendiri, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Siapa selawat ke aku sekali, Allah beri pahala kepada dia, rahmat kepada dia 10 kali. Nabi pun suruh sebut nama. Bukan itu saja, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersebut nama Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah perintahkan kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, balik laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Nabi ni tuan-tuan, satu lagi perangai dia. Dia sangat tamak. Sangat tamak ataupun inginkan kebaikan kepada umat-umat dia. Kalau boleh, umatku, buat ni dapat pahala lebih. Buat ni dapat pahala lebih. Buat ni masuk syurga. Buat ni masuk syurga. Nah, dia tamak. Sifat dia suka tamak ataupun dia inginkan umat dia ni supaya dapat pahala lebih. Buat satu. Tak lebih apa-apanya satu malam Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun beribadat dengan Allah. Umat dulu kalau nak dapat 83 tahun kena umur 83 tahun. Umat Bani Israel. Umat dia buat satu malam beribadah kepada Allah, apa saja ibadah dapat 83 tahun. Bukan dapat 83, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan 1000 bulan, lebih baik daripada itu. Sebab tu kita ni buka puasa, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang tarawih, sembahyang witir, balik ke rumah tidur, dapat dah. Sudah sembahyang witir, ada lagi baca Quran tadarus, dapat lagi. Ada yang baca Quran balik rumah, sembahyang tahajud lagi, sembahyang witir lagi, sembahyang ni lagi, sembahyang lagi, ibadat lagi, dapat dah. Maknanya umat dia serupa kita lah ni, ada tamak, ada rasa nak tu nak ni, dapat zikir ni, dapat beri rezeki ni, baca zikir ni, dapat macam ni. Tu hak Nabi bagi kepada umat dia. Allah bagi kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu Nabi suka, Nabi tamak, Nabi inginkan kebaikan kepada umat-umat dia. Sebab setiap yang dia buat pasti syurga Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat aku masuk syurga belaka. Masuk syurga belaka. Tak ada umat dia yang masuk neraka Allah melainkan orang-orang yang ingin neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah buat syurga ni untuk orang mukmin. Allah haramkan orang mukmin masuk neraka. Tapi orang mukmin masuk neraka, maknanya mereka ada salah dan silap dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia dulu. Batu tuan-tuan, ini perangai Nabi. Suka kepada kebaikan, suka ke arah kemuliaan, suka beri kehebatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah sebut kuntum khair ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Umat yang terbaik ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Kita ni tak kenal Nabi, tak pernah jumpa Nabi, tapi kasih kepada Nabi lebih daripada benda lain. Sebab tu Allah sebut dalam surah Taubah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi
Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu kasih kepada bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, adik-beradik kamu, suami-suami kamu, isteri-isteri kamu, kaum kerabat kamu, perniagaan yang kamu takut rugi, harta yang kamu kumpul, rumah yang kamu sayangi, kamu kasih lebih daripada Allah, Rasul dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggu saat akan datang perintah Allah. Allah dah bagi warning. Kita kena kasih ke Nabi ini lebih daripada muayyuh, lebih daripada isteri anak beranak kita, anak-anak kita. Sebab tu kita bila kita kasih kepada Nabi, kasih kepada Allah, kasih kepada Nabi, sudah pasti kita akan kasih kepada harta-harta kita semua tadi. Tapi kalau kita kasih kepada muayyuh, lebih daripada Allah dan Rasul, saya kau muak tu bukan main, saya kau ayuh bukan main. Tapi masjid tak pergi, selawat dak, sunnah ikut Nabi, sunnah dak, maknanya susah lah. Nah, sebab tu orang yang kasih kepada Nabi, sudah pasti dia akan kasih kepada perkara-perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Kita kasih kepada harta kita, sebab kita kasih kepada Nabi. Kasih kepada harta macam mana? Nak sedekah, ambil harta sedekah sikit, masuk dalam masjid, masuk dalam tabung masjid. Pagi-pagi ni kena masuk dalam tabung masjid dulu. Tuan-tuan setiap pagi, tuan-tuan pergi masjid, bawa duit dalam poket, masuk dalam tabung masjid dulu. Walaupun dimasyhurkan orang sedekah subuh, lama dah Nabi ajar sedekah ni, sedekah Nabi ajar. Memang subuh ni sebab apa? Sebab sebelum kita buat benda lain, kita dah sedekah dah. Hak ni hak Nabi ajar. Nah, sayangnya tadi keluarga, pagi kita sedekah pula, cari pula berkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sedekah. Hak ni hak benda Tuhan Nabi suka. Nah, sebab tu kalau kita kasih ke muayyuh, kasih kepada harta, kasih kepada anak beranak, kasih kepada isteri, kita kena kasih dulu kepada Allah, kasih dulu kepada Nabi. Tidak akan beriman seseorang kalau dia tidak kasih kepada Nabi lebih daripada muayyuh dia. Tidak beriman dia. Oh, saya muayyuh cium tu gak, tapi sebut Nabi tak ada, tak kenal Nabi, tak tutup aurat, tak semayang di masjid, buat amalan-amalan kurafat, amalan-amalan bid'ah, buat amalan-amalan yang tak betul. Amalan-amalan kurafat, tak tutup aurat pun dosa dah. Kurafat tu tak ikut sunnah Nabi, tak ikut perintah Allah. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hei Nabi, beritahu isteri-isteri kamu, anak-anak perempuan kamu, perempuan-perempuan mukminat, supaya mereka melabuhkan pakaian mereka. Kita tak tegur. Bukan main semayang depannya, serba bukan main, tapi isteri tak tutup aurat, anak-anak tak tutup aurat, anak-anak tak semayang. Kita yang semayang ikut mulah, mu tak semayang, aku yang nak semayang, aku nak masuk syurga, mu tak masuk. Tak boleh. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah. Api neraka Allah ni bahan bakar dianya wa quduhan nas wal hijarah, terdiri daripada manusia dan batu. Ya duk bakar orang dalam neraka esok. Tak sanggup kita. Nah, sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini ajaran Nabi. Sebab tu Nabi sangat tamak. Nabi berkehendak sangat, ingin sangat kebaikan bagi umat-umat dia. Sebab tu kita duduk ni banyak benda yang kita boleh buat. Zikir sebenarnya tak ada masalah, baca Quran tak ada masalah. Yang masalah dengan Quran ni orang tak nak baca Quran ni, malah. Walaupun baca Quran ini dia amalan yang sangat berat daripada zikir biasa. Lagi pula cuba kita bayangkan, kita tengok Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah banyak-banyak dan bertasbihlah waktu pagi dan waktu petang. Bertasbih kepada Allah waktu pagi dan waktu petang. Allah suruh. Sebut nama Allah banyak-banyak. Sebab tu seafdal ibadah kita ini ialah tilawatul Quran. Baca Quran ini di antara ibadah yang paling besar di sisi Allah.
Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah kamu Quran kerana Quran memberi syafaat kepada orang yang membaca di akhirat nanti. Tengok Nabi suruh kita baca Quran. Tapi kita start je baca Quran bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nguak dah dia. Letih. Nah, Quran. Tapi dia berat. Pahala besar. Pahala banyak. Baca Quran ini. Batu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi suka. Ni Nabi suka belaka. Nabi suka ni amalan-amalan yang begini. Nabi suka. Batu saya dah sebut tadi hak Nabi tak suka tu, Nabi suruh kita jaga mulut. Kita pula orang lelaki, orang perempuan kena jaga pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Beritahu kepada orang lelaki mukmin, tundukkan pandangan mata mereka dan jagalah kemaluan mereka. Jangan berzina. Jangan buat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mata kita tak boleh liar. Orang lelaki tak boleh liar. Ni tengok sana, tengok sini, tengok bini orang, tengok anak dara orang, tengok amoy, tengok asuh, tengok aci, habis dia tengok. Quran tak tengok. Hadis Nabi tak baca. Bukan tak boleh tengok, tengok, tapi jangan benda haram kena jagalah. Tertengok, tak apa, nak macam mana? Esok mata disoal. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati semua akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tak layak kita dengan penuh dosa mata, dosa telinga, dosa hati. Macam-macam. Pandai ikut Nabi. Orang selamat dengan Nabi di akhirat ialah orang yang yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu tuan-tuan orang selamat juga ni kena ingat. Saya ingat 7 golongan yang Nabi sebut. Salah satu saya nak sebutnya 7 golongan yang berada di bawah naungan Allah di akhirat. Satu je nak sebut tuan-tuan. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Nabi sebut kepada kita orang yang duduk dalam masjid ni, mari semaya waktu dalam masjid, balik kerja pergi apa semua ni, esok di akhirat dia selamat tuan-tuan. Dia selamat. Ni kena ingat molek-molek. Sebab kita ni nak mati. Kalau kita tak mati tak apa. Tapi tak apa pun tak boleh juga. Kalau dia lah maksudnya kalau tak mati tak apalah. Ni nak mati, bila mati esok di akhirat duduk di dalam apa ni, dia pada mahsyarnya kita. Gak kita ni alam, tengok. Alam rahim. 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan duduk dalam rahim ibu. Alam rahim. Alam dunia paling lama Nabi kata umat dia 60, 70, 80 lah. Alam kubur lagi lama daripada alam dunia. Nabi Adam, Nabi Nuh 1000 tahun umur tuan-tuan. Berapa ribu dah duduk dalam alam kubur. Alam kubur. Kita duduk di alam apa ni, Nabi umur 63 tahun je tuan-tuan. 63 tahun Nabi. Tapi 1000 tahun lebih dah duduk dalam alam kubur. Alam kubur ni lama. Tatah kita ni mati beribu tahun, mati baru kiamat lah, tak tahu lagi lagu mana kita ni suasana dia. Walaupun kita kata kiamat dah dekat dah nak mari, kiamat dah dekat dah, kiamat dah dekat dengan berlaku gini, kiamat dekat. Memang kiamat dekat. Tapi kalau kita ngaji akidah bab kiamat tuan-tuan, lama lagi kalau nak kira tuan-tuan. Kalau ikut pada saya lah, lambat lagi lah kiamat. Ya'juj wa Ma'juj tak mari lagi. Dajjal tak ada lagi. Dajjal sebenar, Dajjal kecil-kecil ni banyak dah. Kalau ngaji akidah, kalau tuan-tuan ngaji akidah tentang Dajjal, saya duk mengajar lah kita. Saya cakap lambat lagi tuan-tuan. Cuma lambat lagi ni kita ni nak mati. Kita nak mati, nak duduk dalam kubur. Bekalan dalam kubur, apa yang kita nak bawa? Nak bayar dalam kubur tu. Kita mati mungkin beribu tahun lagi duduk dalam kubur ni. Tapi kubur ni dikatakan seperti kebun-kebun syurga ataupun jurang-jurang api neraka Allah. Tengok tuan-tuan, kalau nak kira lagi dengan kiamat. Turun Nabi Isa. Imam Mahdi, Nabi Isa di Syria. Halau pergi bunuh Dajjal sampai ke Palestin.
Nabi SAW duduk tenang selama 7 tahun. Dikebumikan di Madinah sebelah makam Nabi SAW. Akhirnya lama-lama beriman, pakat jadi kaya-kaya belaka. Tak ada orang miskin sikit abuk. Semua mah berkilo-kilo di rumah nak bagi ke orang miskin, tak ada orang miskin. Akhirnya mereka jadi sesat. Ratusan tahun pula mereka sesat. Akhirnya orang beriman mati apabila ditiup angin daripada angin yang menyentuh kulit orang manusia, orang mukmin semua mati. Oh, tinggal orang kafir. Orang kafir tu duduk dalam sesak, baru kiamat mari. Kiamat betul mari. Okeylah, tak apalah kiamat lambat lagi. Tapi kita ni nak kiamat hadapi, nak kiamat ni, kiamat kecil, nak mati nak duduk dalam kubur. Apa bekalan dalam kubur? Kalau Quran malah, zikir malah, masjid malah, belajar ilmu malah. Belajar ilmu ke sunnah Nabi SAW. Nah, duduk dalam sunnah. Ni tak. Sebab apa orang tak nak, tuan-tuan? Sebab pahala besar. Serupa sembahyang jemaah. Sebab apa orang tak nak? Walaupun kita rasa ramai masjid kita ni. Masjid Irsyad ni katalah 3-4 baris, 5 baris sembahyang subuh. Ramai. Tapi ramai lagi yang tak mari. Nah, saya pergi mengajar, kadang-kadang saya tanya taman. Taman ni ada berapa orang semua? Taman ni ada 1000 orang. Hak mari masjid 20 orang, tuan-tuan. 1000 pintu, 20 orang je mari masjid. Bukan kita kata baik, tapi maknanya tuan-tuan cuba bayangkan Allah pilih di antara manusia itu. Sebab Allah yang jaga hati kita. Serupa juga kita ni nak selawat ke Nabi banyak-banyak, Allah pilih tau. Ramai orang boleh zikir, tapi ramai pula manusia yang Allah pilih, dia ni aku nak bagi selawat ke Nabi. Nah, selawat ke Nabi. Saya bak selawat ke Nabi ni memang saya sebutlah mana-mana, jangan tinggal selawat. Batu 4 benda kita kena jaga. Nah, pertama jangan tinggal baca Quran. Yang kedua, jangan tinggal selawat ke Nabi. Yang ketiga, jangan tinggal istighfar. Yang keempat, jangan tinggal sedekah. Buat. Hak lain nak kerja, nak gapo, nak apalah, tuan-tuan nak jadi pegawai, kau nak jadi cikgu, nak jadi ustaz, kau nak jadi apa, lagilah atas dunia. Waktu memang kita kena buat kerja. Wa batari fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah, mu nak ambil bahagian akhirat, nak semaya, nak apa, nak ni, buatlah kata Allah. Tapi jangan tinggal bahagian kamu dunia. Ni tinggal dunia. Saya kerja gaji 50,000, lagilah. Saya 1 juta sehari, lagilah 1 juta sehari. Tapi jangan kedekut, jangan bakhil. Nah, jangan kedekut, jangan bakhil. Semayang kena ada, pergi ke masjid, semayang jemaah. Ini tuan-tuan, ya Allah. Nah, pagat ya Allah, kita ni ramai orang menyesal ni. Ramai orang menyesal nanti bila berada di kubur nanti, berada di mahsyar nanti. Sebab tu saya sebut tuan-tuan tadi, alam kubur lebih lama daripada alam dunia. Alam akhirat lebih lama daripada alam kubur. Alam akhirat ni pada mahsyar nanti. Ada timbangan amal, ada ada mizan dia, ada telak kausar dia, berada di padang mahsyar yang sangat luas, yang tepatnya fitnah, yang sangat-sangat fitnah. Lama duduk situ tuan-tuan. Nah, akhirnya kita masuk kepada alam abadi. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebahagian ke syurga, sebahagian ke neraka. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka patuh kepada Allah, mereka adalah ahli syurga dan mereka kekal di dalam syurga Allah. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang kafir dan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka adalah ahli neraka dan mereka kekal di dalam neraka Allah. Habis. Kita ni lama lagi perjalanan tuan-tuan. Tak duduk DB cakap, saya ni orang lama atas dunia ni, makan garam dulu. Garam bahaya sebab tu darah tinggi ramai. Maka gula pun tak boleh. Kena tinggal ada gula-gula ni. Macam mana?
turun gemuk-gemuk kita tu. Tinggal, saya pun tinggal, tapi sekali-sekala orang jamu saya makan juga. Tak nak dah makan air teh manis. Kena teh tarik sedap juga. Ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini semua siapa ajar semua ni? Nabi ajar. Nabi mari. Nabi ni kalau letak isteri dengan Nabi, saya siapa? Saya Nabi. Nah, letak anak-anak dengan Nabi, saya siapa? Saya Nabi. Saya Nabi. Saya ke Nabi dengan sendiri saya kepada ahli keluarga kita. Sayang harta kita. Sayang pangkat kita. Tapi kalau mu sayang harta semata-mata, sayang pangkat, saya kuasa, saya rumah, saya habis. Tapi Nabi tak sayang, tunggu saat akan datang kebinasaan. Bala Allah Subhanahu wa taala. Batu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Untung kita ada Nabi. Untung sangat-sangat. Kita ni kalau tak ada Nabi, saya tak tahulah kita jadi apa. Setama hok ada Nabi pun ramai tak ikut cara Nabi. Ngaku Islam saja tak ikut Nabi. Balah, sama-sama mukmin balah. Pecah belah. Wala tafarraqu, Al-Quran kata, jangan kamu berbalah. Jangan kamu berpecah. Dia balah. Kerana politik kepartian dia balah. Sama-sama satu kiblat, sama-sama ada la ilaha illallah, dia balah. Ini masalah. Sedangkan kita kata nak ikut Al-Quran, nak ikut hadis, nak ikut sunnah Nabi. Nabi kata sama-sama orang mukmin. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kita ni kalau nak ikut Nabi, dia ada satu lagi sifat Nabi, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'u asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah ni tuan-tuan, dia sangat tegas dengan orang kafir. Tapi dia sangat lembut dengan orang-orang yang beriman. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kita dengan orang kafir cium mulut. Berpeluk berpelai. Dengan orang mukmin kita balah. Apa lagu mana? Orang mukmin ni sebaik-baik orang kafir ni tuan-tuan, sebaik-baik orang kafir pun last sekali masuk neraka tau. Kita cakap orang kafir ni baguslah, orang kafir ni saya nak ambil dia lah, saya nak suruh dia jadi pemimpin saya lah, nak jadi dia orang besar saya lah. Saya baik sungguh dia ni, boleh ikut dia, perangai dia. Dia tak anti Islam, okey bagus. Tapi kebaikan dia walaupun macam mana pun, akhir sekali neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang kafir yang paling baik dalam dunia ni tuan-tuan, duduk dalam neraka juga. Dia ni jaga Nabi daripada kecil sampai besar. Nabi lahir di rumah dia, Abu Talib. Nabi lahir di rumah dia. Dia ada 10 orang anak. Jaga Nabi. Tetek. Orang Kelantan panggil tetek. Tetek ni tuan-tuan. Jaga tugak. Sampai besar. Anak dia tak jaga seperti jaga Nabi. Jaga sungguh-sungguh. Sayang sungguh-sungguh. Balik berujung orang duk marah. Dia di kota Mekah duduk balik rumah Muhammad. Tak marah. Kecek molek Muhammad, boleh tak mu berhenti kerja dakwah? Pak cik tak sanggup dengar orang duk maki mu, marah kamu. Pak cik, kalau dia boleh letak matahari dan bulan di tangan kanan dan tangan kiri, baru saya berhenti kerja Islam ini. Tak apalah Muhammad, mu buatlah. Selagi mana pak cik hidup, pak cik akan bantu kamu. Tengok baik tak baik. Nabi sedih sehingga Allah Subhanahu wa taala bawa berjalan sampai ke langit, sampai ke mustawa, sampai ke arasy Allah, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kerana kematian pak cik dia. Tapi Nabi jadi tenang masa mana? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Hati Nabi jadi tenang dengan Allah mari sebut innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad mu tak boleh bagi hidayah walaupun orang tu mu kasih dah kamu saya. Yang boleh bagi hidayah adalah aku. Hebat Nabi. Dengan Quran pun hebat dah. Kita dengan Quran serabut perut. Tu imam baca panjang-panjang. Tu imam hari ni baca pula. Tuan-tuan. Kita pun baca nak 1 juz sehari pun payah tuan-tuan. Melainkanlah Ustaz Hafiz lain lah. Tu imam kita dia. Lainlah. Orang Hafiz dia kena 1 juzuk, 3 juzuk sehari. Tak boleh kurang. Sama ada dia mengulang
Atau dia baca cara mengulang, dia kena baca 1 juzuk sehari. Kalau tidak dia tak boleh. Dia akan lupa. Quran tu lupa ke dia. Macam mana Quran lupa dia? Dia tak boleh nak baca Quran. Start je baca Quran, ada je kerja. Start nak baca Quran, ada. Sebab dia tak pernah minta dengan Allah, ya Allah berilah masa untuk aku baca Quran. Ya Allah berilah aku masa untuk aku baca Quran, ya Allah. Dia tak pernah doa tu. Dia doa, ya Allah berilah aku kaya, berilah aku senang, berilah aku sihat, berilah aku ni. Tak pernah doa, ya Allah berilah aku masa untuk menatap ayat-ayat-Mu, ya Allah. Pagi-pagi subuh, sebelum subuh bangun, tak ada nak menatap ayat Allah. Duk tengok WhatsApp dulu, siapa dia WhatsApp dulu malam tadi, tak ingat nak baca lagi. Jangan tuan-tuan. Bahaya gitu. Bagi orang mukmin bahaya. Sebab tu tatap dulu Quran. Saya ingat masa saya duduk Mesir, saya mengaji syubra, Syekh Said Ali Abdul Majid, nama guru saya, pesan, kita nak keluar rumah, nak pergi sembahyang subuh, nak pergi mana, tengok dulu Quran. Tatap dulu ayat Quran. Tak dan baca pun, tengok dulu, peluk dulu, cium dulu Quran. Peluk dulu, cium dulu Quran. Buka, tengok, tak ada ni, tengok dulu. Oh, 1 ayat, tak apa dah. Asalkan tatapan kita tu, mata kita melihat ayat Allah. Allah buat tulisan pagi-pagi, pertama dia buat, selepas kita bangun rumah, apa semaya tahajud di rumah, nak keluar rumah tengok Quran, Allah Rabbi. Allah catat di mata kita melihat ayat-ayat Allah. Hak ni hak Nabi ajar, hak nak ngikut Nabi ni. Bukan pagi-pagi kita main mengupak kat orang, mengeji orang, menghina orang, bukan kerja kita. Tak selamat kita di akhirat. Bukan main duk atas dunia nak temu dengan Nabi, esok-esok Nabi pun tak kenal kita. Nabi pun tak kenal kita, nyanyi kita, tuan-tuan. Yang ketiganya, tuan-tuan, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni dia sangat kasih sayang yang amat sangat kepada orang-orang yang beriman. Seperti saya baca tadilah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Lemah lembut dengan orang yang beriman. Nabi, tuan-tuan. Bukan pangkat pengarah, bukan pangkat CEO, bukan pangkat Perdana Menteri, bukan pangkat raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia ni menjadi berkat dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Allah, semuanya makhluk lain semua mendapat rahmat kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sangat kasih, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman, kepada umat dia. Pernah ada hadis Nabi, saya matan tak ingatlah matan. Nabi sebut kepada sahabat dia Abu Bakar, Omar, dia sebut, aku sangat rindu kepada sahabat-sahabatku. Kepada ikhwan-ikhwanku. Kata ke Abu Bakar, Omar, dia kata, kami ni kan sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Kamu sahabat aku, ikhwan aku lain. Hak mana pula? Contoh ringkasnya sebutnya ialah umatku yang tak pernah berjumpa dengan aku tapi menyintai aku lebih daripada segala-galanya. Kita bila kita jumpa dengan Nabi, mimpi pun tak pernah jumpa lagi dengan Nabi. Mimpi. Kalau tuan-tuan pernah mimpi dengan Nabi, alhamdulillah, tak apa. Nak cerita kat orang pun tak apa, tak cerita pun tak apa. Pernah mimpi dengan Nabi. Ada seorang budak sekolah ni, budak pondok ni, dia nak jumpa dengan Nabi sangat-sangat. Dia tanya tok guru dia, macam mana tok guru, saya nak jumpa dengan Nabi. Tok guru dia kata, okey, tak apa, malam ni aku ada majlis tahlil sebagainya lah, mu ikut aku malam ni. Setiap kali sudah makan, mu jangan minum air. Nak jumpa dengan Nabi, tapi bab makan. Makan, jangan minum air. Sekali, 5 kali tuan-tuan. Sekali kita punya dah. Jangan minum air. 5 kali balik ke rumah. Ni duk lekat ni. Tidur. Jangan minum air, kata tok guru dia. Dahsyat tok guru dia bagi lantai ku anak-anak pondok. Jangan minum air. Budak tu pun tidur mimpi tu. Pagi esok tok guru dia tanya, macam mana tidur malam tadi? Mimpi tok guru. Mimpi apa? Mimpi minum air. Mimpi minum air, bukan mimpi jumpa dengan Nabi.
Kata tok guru dia, gitulah kalau mu nak jumpa dengan Nabi. Macam mana? Mu kena mencintai, ingat sedalam-dalamnya dalam hatimu, dalam otakmu, bukan setakat dalam hati, dalam otak tu kena ada Nabi, dalam hati kena ada Nabi, baru mu akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekadar subhanallah, subhanallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi sebut Nabi, cinta Nabi, kasih Nabi, alir air mata, cinta sayang tersangat cinta kepada Nabi, kita akan bertemu dengan Nabi. Rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai rumusan, perbanyakkan selawat kepada Nabi. Perbanyakkan selawat kepada Nabi, perbanyakkan sunnah-sunnah Nabi. Ambil mana-mana sunnah yang kita mampu buat. Di antara sunnah yang besar ialah belajar ilmu, tutut ilmu, kenal ilmu. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan permudahkan orang yang menuntut ilmu untuk menuju ke syurga Allah. Sebab kita di akhirat nanti, Nabi tunggu kita di 3 checkpoint. Nabi tunggu kita 3 checkpoint. Pertama, Nabi tunggu kita di Telaga Kausar. Nabi tunggu kita. Tuan-tuan kena ingat cerita Kausar ini. Semua umat dia pergi belakang nak minum di Kausar. Tak masuk orang kafir. Maka Nabi tolak, Tuhan tolak, malaikat sekat separuh. Tolak, yang separuh lagi baru boleh minum di Telaga Kausar. Yang kedua, checkpoint Nabi ialah di timbangan amal mizan. Timbangan amal kita esok. Seperti piring, jarum di tengah-tengah. Letak hak jahat, letak hak baik. Ditimbang. Nabi ada sebelah tempat baik. Amalan-amalan baik Nabi duduk sebelah. Yang ketiga, di titian siratal mustaqim. Nabi tunggu kita situ. Sebab sahabat kata, macam mana kami nak jumpa di padang yang sangat luas denganmu ya Rasulullah, manusia paling ramai. Dia kata kalau tidak pun jumpa dengan Nabi di 3 checkpoint ini, Nabi akan tunggu kita. InsyaAllah tuan-tuan, dengan amalan yang kita lakukan, dengan kasih sayang kita kepada Nabi tidak berbelah bagi, mengatasi kasih kepada segala-gala apa yang ada di atas dunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Nabi di syurga nanti, bersama dengan Nabi di syurga nanti, bertemu dengan Nabi di padang mahsyar nanti, dalam keadaan fitnah, waktu fitnah yang amat sangat, insya-Allah. Mudah-mudahan sekadar itu sajalah dulu yang dapat saya beritahu kepada tuan-tuan pagi ini. Kisah Nabi, dengan berkat kisah Nabi ini, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan angkatkan darjat kita di syurga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.